Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rahmat bin Usman 289943 merupakan wakil kumpulan 14. Tajuk pada hari ini ada berkaitan falsafah, keagamaan sihir dan mistik. Percaya atau tidak, pada zaman yang serba moden dan berteknologi ini, kepercayaan tahyul seperti sihir dan mistik masih lagi diamalkan. Ia merupakan satu amalan ilmu hitam ataupun syirik yang digunakan sama ada untuk menganiaya seseorang ataupun mendapatkan perlindungan dari makhluk mistik. Pelbagai jenis sihir yang diamalkan dan ianya bergantung dengan tujuan si penghantar ataupun pengamal itu sendiri. Dari sihir pengasih untuk memaksa seseorang itu suka dengan mereka, sehinggalah sihir yang sering digunakan di dalam perniagaan untuk melariskan perniagaan mereka. Oleh itu, objektif utama saya pada hari ini, saya akan mengupas berkaitan jenis-jenis sihir yang wujud dalam kalangan masyarakat kita. Saya juga akan selitkan sekali kesan-kesan sihir itu. Namun, kita sebagai seorang yang punya agama, jangan terlalu taksub dan perlu menonton dengan minda yang lebih terbuka. 1. Sihir pemisah. Sihir pemisah merupakan sebuah jenis sihir yang melibatkan hubungan. Ia diamalkan sama ada untuk tujuan mendapatkan uang, mendapatkan jodoh, merampas suami ataupun isteri seseorang, ataupun sekadar untuk memisahkan pasangan yang sudah berkahwin ataupun bertunang hanya kerana dendam. Biasanya mangsa yang terkena sihir pemisah akan timbul rasa benci terhadap pasangannya, rasa tidak boleh lagi untuk tinggal bersama. Dia mudah rasa benci melihat pasangan mereka hodoh dan menjijikkan. Bila timbul perasaan-perasaan ini akibat sihir tadi, ia akan membuatkan hubungan suami isteri bermasalah dan akhirnya membawa kepada penceraian. Barang-barang lazim yang sering digunakan untuk ilmu pemisah ini adalah gambar ataupun pakaian mangsa. Sementara itu, ada juga yang berpendapat sihir pemisah dapat dilakukan melalui air yang telah dijampi dan dipercik kepada badan mangsa. Pusat Perubatan Islam Darussyifa juga pernah mengatakan ia juga boleh menggunakan serbuk besi yang ditaburkan di jalan yang dilalui oleh mangsa ataupun ditanam di kawasan rumah mangsa. Wujudkan sihir pemisah ini jelas diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102 yang bermaksud mereka mempelajari daripada kedua-dua malaikat ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dan isteri, padahal mereka tidak dapat sama sekali memudaratkan dengan sihir itu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. 2. Sihir pukau. Sihir yang seterusnya ialah sihir pukau. Sihir yang popular di kalangan masyarakat kita. Kalau orang putih, mereka menggelar sihir ini sebagai hipnosis, tetapi masyarakat kita menggelar sebagai pukau. Kalau seseorang dipukau, mereka akan berada dalam keadaan yang separuh sedar, seperti sedang tidur. Mangsa akan menurut segala arahan si penyihir dan akan menyebabkan mangsa sendiri tidak sedar apa yang sedang dilakukannya. Ilmu pukau ini sering kita dengar digunakan untuk menculik ataupun menyamun. Sihirnya adalah juga antara sihir yang kuat kerana mampu merubah perasaan mangsa secara mendadak. Tanpa sedar, dalam sekelip mata sahaja, mangsa akan kelihatan seperti bingung. Tidak boleh bercakap, dia akan menurut permintaan seseorang walaupun tidak rela hati. Ia akan merasa mengantuk yang luar biasa. Jadi tidak heranlah ilmu ini sering digunakan di dalam kes samun, rompakan dan pecah masuk rumah. Banyak kes pukau yang dilaporkan di akhbar. Contohnya pada tahun 2019 apabila seorang wanita
dihadapkan ke mahkamah kerana mencuri dan merompak serta memukul. Di Johor Bahru pula, pihak polis meminta orang awam berhati-hati dengan kes pukau yang berlaku di sekitar Johor. Di Gombak, pihak polis melaporkan ada satu kes di mana seluruh ahli keluarga kontraktor dipukau oleh perompak sebelum rumah mereka dirompak. Bagaimana pula pukau ini terjadi? Pusat Rawatan Islam Ashifa berpendapat ia boleh berlaku melalui hembusan rokok, renungan mata, minuman ataupun perbualan. Jika untuk zaman yang serba moden ini, pukau melalui percakapan, voice message dan SMS juga boleh berlaku. Ia satu sihir yang sangat-sangat dahsyat. Walau bagaimanapun, pukau dapat dielakkan dengan sentiasa berzikir dan membaca doa, menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. 3. Sihir penunduk atau pengasih. Ia merupakan salah satu sihir yang dilakukan untuk bertujuan membangkitkan keinginan seseorang terhadap si penyihir. Dengan erti kata lain, memaksa seseorang itu untuk timbul perasaan suka, dan ada juga yang menggunakan untuk merangsang nafsu seseorang. Ada juga yang mengamalkan untuk merampas isteri atau suami seseorang dan berbagai tujuan jahat yang lain. Sihir ini akan memperdayakan emosi si mangsa supaya tertarik dengan si penyihir tadi. Dengan itu, mangsa akan terpukau dan sangat takjub dengan si penyihir. Mangsa tidak berani melawan, tidak peduli cakap orang lain dan menurut segala apa yang disuruh oleh si penyihir. Sihir ini bukan sahaja diamalkan oleh mereka yang bujang, tetapi ia juga digunakan untuk mereka yang sudah pun berkahwin. Diamalkan untuk memastikan pasangan mereka tetap kekal sayang kepada mereka. Lazimnya, untuk melaksanakan sihir ini perlu melibatkan barangan yang mempunyai rambut ataupun peluh mangsa. Salah satu ilmu pengasih yang lazim diamalkan dan dipakai oleh golongan wanita dikenali sebagai sihir nasi tangas ataupun nasi kangkang. Ia dihidangkan dan diberikan kepada kaum lelaki, manakala yang lazim diamalkan oleh golongan lelaki ialah minyak pengasih yang digunakan seperti minyak wangi. Selain ia ditujukan untuk seorang ilmu sihir, jenis penunduk atau pengasih ini juga digunakan untuk menambat hati sesiapa saja yang melihat si pengamal. Mereka akan mengamalkan bagi menambah seri wajah, dan orang yang melihat mereka akan menjadi lemah hati, membuatkan orang sekeliling jatuh hati dan merasa kesian serta merasa kagum. Mereka akan dihormati, dan itulah kesan-kesan sihir penunduk dan sihir pengasih. Tuntasnya, semua agama di dunia ini melarang perbuatan hasad dengki dan memberi natijah buruk kepada orang lain. Sesungguhnya di dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Man jadda wajada." Sesiapa yang berusaha pasti akan berjaya. Oleh itu, mengapa kita perlu berasa hasad dengki terhadap kelebihan seorang? Sesungguhnya itu adalah hak mereka. Seterusnya di dalam surah Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengulangi sebanyak 31 kali kalimah tersebut yang memberi maksud nikmat apakah yang kamu ingin dustakan lagi. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat kepada semua manusia, tetapi dalam pelbagai bentuk. Oleh itu, kita perlu mensyukuri, bukan mengkhianati
nikmat tersebut. Sekian, terima kasih.